Kini kita ada cabaran-cabaran baru, iaitu bagaimana kita nak menterjemahkan hasrat membantu rakyat itu dalam bentuk dasar-dasar yang mampan. Dalam bentuk pelaksanaan tata kelola kerajaan yang meyakinkan rakyat dan pelabur, dan dalam bentuk program-program yang akan melonjakkan kebajikan rakyat. Dan saya harap saudara-saudari bersimpati juga dengan keadaan kita dan parti kita, kerana kita mewarisi kerajaan yang timpang. Kedudukan kewangan kerajaan persekutuan adalah lemah. Masalah-masalah pokok telah pun lama berakar. Kita ada masalah-masalah struktur, baik dalam bidang ekonomi, baik dalam bidang-bidang lain, yang perlu diperbetulkan dalam suasana tuntutan rakyat yang mendesak. Saya nak bagi perumpamaan lah. Dia sama macam kita mewarisi satu rumah daripada penghuni sebelum itu, dan rumah itu telah rosak. Tiang tu dah kena makan dengan anai-anai. Lantai dia berlubang-lubang dan dah rapuh. Atap ada yang berlubang, sebahagiannya sebab kena makan dengan ribut, sebahagiannya sebab penghuni sebelum itu dah tebuk. Bil air, bil api, penghuni sebelum itu tak bayar lama sampai kena potong. Dan kita masuk rumah itu dalam keadaan anak kita demam dan lapar. Saudara-saudari. Jadi cabaran itu datang sekaligus. Dalam keadaan kedudukan dan capaian kewangan kita juga terhad. Maksudnya kita kena buat pilihan. Kalau kita mewarisi rumah itu, pada masa kita nak kena bayar tunggakan bil supaya ada api dengan elektrik dulu, besar kemungkinan kita kena ganti tiang dulu. Tiang yang kena makan dengan anak-anak itu, kalau selesai rumah tu runtuh. Maknanya kita juga kena buat pilihan, mungkin antara lantai kita nak hidup dengan lantai yang berlubang-lubang itu dulu, ataupun kita nak hidup dengan atap yang masih lagi berlubang kalau hujan, rumah masih lagi basah. Sebab itu saya sedar bahawa sasaran serangan yang paling sengit daripada pembangkang adalah kepada saudara Anwar sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, dan saya sebagai Menteri Ekonomi. Kalau saya sendiri contohnya, mereka akan terus memainkan soal formula. Kalau dalam parlimen, kalau baca dekat Twitter, dekat Facebook, kalau bolehlah yang pembangkang, kalau nak sebut formula tu sebutlah betul-betul. Ada sebut formula, ada yang tak reti aja formula. Tapi ini satu-satunya benda yang dia boleh main sekarang. Dia akan ungkit perkara-perkara yang lama. Contoh Datuk Seri Anwar tahun 2008, soal turun harga minyak. Walaupun sebenarnya keadaannya cukup berbeza dengan pada sekarang. Dia akan bagi tuntutan dan mainkan kempen kita dalam tahun 2011-2012. Kalau soal mengurangkan hutang PTPTN ataupun contoh mengurangkan harga kereta, bukan dia tak tahu, kerana PAS masa itu yang paling gairah sekali jemput kami daripada keadilan ini untuk berkempen atas pentas PAS, sebab orang PAS tak boleh nak terangkan perkara-perkara macam ini. Dia tahu semua. Dia tahu contohnya untuk turunkan harga kereta. Dulu kita boleh buat kerana hutang kita tak banyak. Sebab untuk turunkan harga kereta, kita kena kurangkan dan lama-lama hapuskan cukai excise yang dikenakan kepada kereta. Masalahnya kita sekarang ada hutang 1.5 trilion yang mereka tinggalkan. Jadi mereka kena pilih. Sebab itu kadang-kadang saya lawak dalam parlimen, orang selalu sebut kepada saya, boleh tak kalau pembangkang ni dia akan bangun, dia kata, Tuan Yang di-Pertua, boleh tak minta Menteri Ekonomi jawab baik-baik, jangan provok kami. Macam mana aku nak tak provok ke nak jawab baik-baik? Sebab mereka selalu gairah bangun peraturan 3612
Menteri mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan. Selalunya mereka yang terkeliru, saudara-saudari. Saya bagi contoh. Pada masa yang sama, dia minta tuntutan. Turun harga barang, turun kereta, turun minyak, turun semua. Yang dia tak buat masa dia. Dan dia tinggalkan hutang pada kita. Dia jugalah yang kata Perdana Menteri ini zalim. Potong peruntukan. Meminggirkan negeri-negeri miskin sebab negeri-negeri ini adalah negeri-negeri pembangkang. Mana satu kau nak ni? Kau nak turun harga kereta ke? Kau nak peruntukan yang lebih besar ke? Kerana seperti yang saya sebut, kita sebenarnya mewarisi rumah yang dah rosak. Kerajaan Persekutuan kena fikir keutamaan kita yang mana dulu nak baiki. Nak baiki tiang ke? Nak sambung elektrik ke? Nak bayar bil air dulu ke? Kerana semua ini mereka telah tinggalkan. Jadi sebab itu tak boleh pada masa kamu nak peruntukan paling besar, sama besar dengan Sabah dan Sarawak. Pada masa itu jugalah nak subsidi. Pada masa itulah juga nak dapat wang dan geran kepada kerajaan negeri. Sebab itu saudara-saudari, saya walaupun selalu ditanya apa pandangan saya apabila menjadi tumpuan serangan bertalu-talu daripada pembangkang, selalunya saya selalu sebut pelanduk tidak pernah lupakan jerat lah kan. Mereka lupa sebenarnya, sementara mereka ingat mengungkit perkara-perkara yang lama sebagai satu bahan politik. Mereka juga lupa bahawa idea-idea dan gagasan-gagasan seperti inilah yang kita telah pun bentangkan kepada rakyat selama lebih sedekat. Yang inilah yang menganjakkan minda rakyat sedikit demi sedikit sehingga kita menjadi kerajaan pada hari ini, saudara-saudari. Sebab itu saya tak bimbang sangat kalau mereka terus dalam mood begitu. Kerana setiap hari dari minggu ke bulan, apabila program dan juga inisiatif dan juga pendekatan kerajaan mula membuahkan hasil, lama-lama rakyat akan dapat membezakan di antara pembangkang yang hanya pandai mempertikaikan dengan kerajaan yang telah sedikit demi sedikit baiki tiang, ganti lantai, ganti atap, dan insya-Allah bila kita ada kelapangan, kita juga akan pasang kipas dan aircon, insya-Allah saudara-saudari.